Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Kepada yang baru menonton, terima kasih kerana menonton. Dan hari ni aku nak, kalau boleh aku nak buat video ni pendek lah. Sebab sebenarnya video ni memang agak panjang aku nak buat. Sebab dia bercerita berkaitan dengan projek yang aku buat sekarang lah. Jadi untuk masalah korang, projek yang aku buat ni adalah untuk halaman belakang rumah aku. Aku nak buatkan satu kawasan tempat anak aku bermain. Sebab sebelum ni kadang-kadang aku takut jugalah anak-anak aku main kat depan rumah kan. Ada kenderaan lalu lalang banyak sangat. Jadi aku rasa lebih selamat aku buatkan satu tempat untuk anak-anak aku bermain di belakang rumah. Sebab belakang rumah aku ni dia memang agak luas lah. Jadi video ni aku akan buat part by part. Mungkin aku dah tulis lah, aku takut aku tak ingat kan. Video untuk hari ini lebih kepada aku nak tunjukkan korang progress aku buat artificial grass di mana aku pasang kat belakang rumah aku, halaman rumah aku kat belakang lah. Ukuran dia 6 meter kali 12 meter panjang. Okay, luas kawasan belakang rumah aku lah. Jadi aku nak pasangkan dengan artificial grass habis. Sebenarnya sebelum ini aku ingat nak tanam rumput yang betul-betul lah, bukan fake grass. Tapi aku dah buat research. Yang pertama sekali, sebelum aku buat projek ni, aku buat research dulu. Yang pertama aku buat research di mana aku research sama ada nak tanamkan rumput yang betul-betul ataupun fake grass ni. Jadi di sana aku dah dapat beberapa input. Aku tanya member dan kemudian aku tengok video-video daripada rakan-rakan yang ada buat dekat YouTube, yang ada buat tanam pasang rumput artificial ni, kemudian apakah kelebihan dan kebaikan dia. Dan bila aku dah research, aku dapati rumput fake grass ni, artificial grass ni, dia memang menjimatkan kos lah. Sebab dari segi maintenance, di mana kau tak perlu nak jaga nak baja lah, nak pastikan rumput itu tak rosak lah apalah. Jadi di situ ada banyak kebaikan dia lah berbanding dengan rumput yang betul-betul ni. Sebab rumput yang betul ni memang agak mahal jugalah maintenance dia. Kalau macam aku tak ada masa, memang tak boleh lah nak maintain. Jadi di situ ada pro and cons dia lah. Dari research aku, rumput ni dia satu je masalah dia, apabila keadaan panas terik, dia punya grass tu dia akan panas. Tapi yang itu boleh di counter. Dia kata ada yang aku tengok orang siram air lah dekat artificial grass tu supaya dia akan lebih sejuk lah. Dan kemudian artificial grass ni kurang-kurang pun dalam 5 tahun lah itu terpulang kepada penggunaan rumput tersebut. Kalau guna memang lasak sangat, nak main bola ke apa ke tiap-tiap hari, memang rumput itu dia akan tanggal. Jadi yang pertama sekali tu aku buat research dulu. Kemudian bila aku dah buat research, jadi di situ aku lihat pro and con dia dari segi bajet yang aku ada. Dan sebenarnya pada awal dia aku ingatkan bajet aku tak tinggi sangat lah, tapi last tinggi jugalah. Tapi still kalau aku tanam rumput yang betul-betul punya, mungkin aku kena tanggung kos untuk maintenance dia setiap bulan. Jadi aku nak elakkan daripada kos terlalu tinggi, aku pilih artificial grass. Pro con tadi, kalau artificial grass ni dia panas. Kalau cuaca keadaan panas, memang panas. Kemudian yang baik dia adalah dari segi bajet, kos dia agak rendah, maintenance dia kurang. Berbanding dengan rumput yang betul ni lah. Jadi bila aku dah research dan aku dah rasa macam keputusan aku untuk menggunakan artificial grass, yang proses yang kedua yang aku buat adalah di mana aku start membeli bahan-bahan dia lah. Bahan-bahan dia bukan macam kita buat kuih lah. Maksudnya bahan-bahan aku kena cari dekat mana boleh supply, orang boleh supply satu gulung artificial grass tu. Maksudnya aku dah tengok lah dalam internet, aku dah search kat dalam web. Kurang-kurang pun kalau dia orang jual pun lebar dia agak-agak dalam 2 meter
kemudian panjang dia 25 meter. Bermaksud 25 meter tu belakang rumah aku ada 12, bermaksud memang cukup-cukup lah satu roll tu. Dan kelebaran dia tu agak-agak 2 meter, jadi dekat situ aku dapat 4 meter lah. Dan rumah aku ni lebih kurang dalam hampir 6 meter, jadi memang akan ada kurang sedikit. Bahagian yang kurang tu aku memang dah plan untuk letak batu-batu sungai ke apa ke, untuk buat tanaman-tanaman sikit kan, untuk mencantikkan lagi kawasan belakang rumah aku lah. Selain daripada rumput artificial ni. Jadi step yang kedua tu, banyak aku belilah barang-barang. Ada yang aku beli memang dari tempat aku. Aku beli rumput itu, tak silap aku, rumput tu aku beli harga dia 3,270. Sebab rumput ni dia ada jenis ketebalan. Dia ada 20 mm. Yang rumput dia dah, rumput yang panjang tu 20 mm, 25, 30 mm, dan adalah yang lagi lebih panjang lah. Jadi aku pilih yang 35 mm tebal. Lebih tahan lama lah berbanding dengan yang 20 mm. Tapi 20 mm ni memang murah lah berbanding dengan 35 mm. Okay, jadi grass tu aku beli dekat tempat aku, My City Landscape. Kalau nak tahu boleh kontak aku, boleh komen dekat mana-mana member yang daripada Sarawak yang nak beli boleh. Kalau dekat Semenanjung memang banyak tempat lah, memang dia ada supply dan dia boleh pasangkan untuk korang artificial grass. Kemudian aku beli dekat tool dia lain, bahan-bahan dia lain, contohnya U-nail tu, bentuk U. Dia punya paku tu, dia untuk dia dalam bentuk U, dia nak joinkan kapet tu, rumput itu, supaya rumput itu tak nampak dia punya cantuman, nampak lah, tapi sekurang-kurangnya dia dia tak tertanggal lah. Maksudnya kalau kita bermain-main tersepak ke apa, tersadung kan, sebab dia tak dipakukan di tanah lah. Jadi U-nail aku beli daripada Shopee, memang dah sampai dah. Kemudian aku belikan joint tape. Joint tape ni dia macam contohnya lah, dia ada rumput artificial tu, kalau nak join kan, antara join ni kita letakkan dengan joint tape lah, dan kemudian kita gamkan. Gam tu memang aku dah sedia ada lah. Gam tu dia macam gam kita guna untuk buat lekatkan laminate flooring tu, yang flooring tu terlekatkan dekat lantai tu. Boleh guna yang itulah. Yang itu aku tengok daripada internet jugalah. Okey, barang yang aku beli, grass tu aku beli dekat tempat aku sendiri, Sarawak. Dan kemudian alat-alat lain aku beli daripada Shopee lah. Semua memang aku beli dari Shopee. Sebab sekarang ni nak bergerak ke sana ke sini memang tak boleh sangat masa tu. So jadi yang ketiga, part yang ketiga yang ketiga ni aku dah start planning dah. Planning aku, yang pertama sekali aku buang aku punya tanah aku kat belakang rumah tu, dia memang dah ada top soil, di mana dia nak tanam rumput, dia kena letakkan tanah kuning tu. Dan aku kena buang tanah kuning tu dengan akar-akar, dengan rumput tu sekali aku kena kopak balik, aku kena buang. Dan tinggalkan tanah yang asal, yang dia orang belum letakkan top soil. Jadi tanah asal aku ni dia tanah berbatu lah, macam tanah sungai jugalah, berbatu yang ada tanah liat sikit. Dan kemudian aku buang lah. Asalnya memang aku dengan bapak aku yang buat, sebab aku minta tolong bapak aku juga. Sebenarnya projek ni asalnya aku ingat nak buat sendiri, tapi dah last berat juga aku nak buat seorang-seorang. Dah bapak aku dia duduk rumah, tak ada buat kerja apa-apa. Jadi bapak aku tolong lah. Aku sebenarnya tak nak bapak aku tolong, sebab bapak aku pun dia dah bukan macam dulu kan. Macam masa muda-muda dulu boleh buat kerja berat. Sekarang ni aku risau juga. Jadi bapak aku temankan aku buat. Jadi mula-mula tu, proses yang pertama planning tu, buang top soil dulu dengan rumput-rumput sekali. Memang kalau tengok video sekejap aku buat, kemudian aku tak tahan, tak larat, terlalu panas dengan air hujan ni apa. Jadi aku post dekat Facebook, minta tolong mana-mana yang nak bantu aku. Nanti aku bagi upah lah. Ada ex-student aku bantu, dan aku bayarlah upah dia. Jadi settle dalam masa 2 hari je.
Jadi itu untuk topsoil. Masa student aku buang topsoil tu, bapa aku dah buatkan aliran air untuk pastikan air tu masuk, air yang bertakung dekat rumput tu dia jatuh dekat longkang, kemudian air tu boleh mengalir lah. Takut nanti banjir ke apa terangkat rumput tu. Jadi bapa aku buatkan aliran air, contohnya longkang kecil, untuk pastikan air yang bertakung tu dia boleh dibuang, boleh mengalir melalui longkang tersebut. Kemudian lepas settle saliran air untuk longkang tu, dan topsoil semua dah gali semua, jadi proses meratakan tanah. Proses meratakan tanah ni lebih kurang aku ambil masa 3 hari jugalah. Sebab nak pastikan, mula-mula aku buang lah mana-mana batu yang terlalu besar. Aku buang bekas-bekas konkrit yang pekerja lepas buat belakang, buat dapur aku, dia buang merata-rata, kemudian aku kena buang balik yang dah keras. Jadi tanah tu aku katakan dengan menggunakan besi untuk kita piling lah, piling tangan tu, piling kayu untuk buat rumah. Okey, jadi katakan. Dan itu yang untuk yang ketiga lah, planning untuk meratakan tanah. Okey, yang keempat adalah ni dah masuk fasa meratakan tanah. Lepas meratakan tanah, okey, sebelum aku nak letakkan pasir tu, kalau diikutkan dalam video aku tengok orang pasang artificial grass, dia ada letakkan atas tanah tu satu yang dipanggil weed mat. Weed mat ni biasa orang guna untuk tanaman, untuk berkebun kan, tanaman-tanaman di mana mengelakkan daripada rumput naik ke permukaan tanah. Maksudnya rumput ini dia memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Jadi kalau dia tak kena cahaya matahari, dia tak akan hidup lah, tak akan hidup seperti biasa. Jadi sebenarnya aku nak jimatkan kos. Bila aku nak jimatkan kos, aku tak jadilah beli wet mat tu. Jadi aku ubahkan teknik tu, di mana aku check jugalah, aku research jugalah, kalau aku tak letakkan wet mat nak buat macam mana. So aku tengok ada yang buat, dia letak tanah tu, lepas dia ratakan, dia letakkan racun rumput, dan kemudian dia biarkan dahulu supaya akar-akar rumput itu mati. Jadi aku buat macam itulah. Aku beli racun rumput dan kemudian semburkan dekat bahagian tanah belakang tu, belakang yang aku nak letakkan artificial tu nanti, aku letakkanlah, aku semburkanlah dengan racun rumput. Itu bapa aku yang buat lah. Okay, lepas aku racun rumput sebab aku tak gunakan weed mat, aku racun rumput. Jadi weed mat dekat situ aku dah kurangkan kos. Okey, dah kurangkan kos. Nanti aku akan letakkan description berapa kos aku, next video aku akan letakkan berapa kos semuanya perbelanjaan aku untuk buat projek ni. Kemudian lepas aku biarkan tanah itu tadi kering, dan lepas aku racun rumput semua dia, dan barulah aku start beli pasir. Pasir tu untuk pastikan aku nak labelkan bahagian permukaan tanah tu, yang tanah asal, kemudian aku letakkan pasir, dan pasir itulah yang akan aku ratakan dan padatkan, dan nanti barulah aku akan letakkan artificial grass tu. Sebab dia ada dua kaedah juga sebenarnya. Kalau kita nak simen kawasan tu, kemudian kita letakkan rumput tu boleh juga. Tapi kalau contohlah kita terjatuh, memang sakit lah badan, kepala, sebab dia simen kan, konkrit kan. Jadi kalau kita letakkan pasir, dia macam absorb serap hentakan. Kalau kita jatuh pun tak sakit sangat, kepala jatuh pun tak sakit sangat. So jadi aku beli dah pasir 5 tan. Pasir ni untuk ratakan ni dia senang je, memang cepat aku buat. Okey, memang ambil masa dalam 2 hari lah kalau betul-betul. Okey, 2 hari, panjang pula ni 2 hari. Dan aku ratakan lah, gunakan alat yang bapa aku buat DIY untuk pastikan dia macam cangkul kan, dia macam cangkul untuk ratakan pasir tersebut. Okey, jadi dah settle semua tu.
dah ratakan, kemudian aku perlu mampatkan pasir tersebut. Sebab kalau pasir itu tak dimampatkan, nanti takut bila kita letakkan pasir itu, kita pijak dia, macam pasir itu akan menurun lah, orang panggil, kalau dia memang betul mampat, dia akan rasa macam simen lah sedikit, macam konkrit sikit lah kan, tapi dia tak sekeras konkrit. Jadi aku biarkan aku mampatkan. Sebab aku mampatkan ni, aku gunakan, sebenarnya pada awal dia aku nak sewa mesin compactor, tapi susah sangat cari. Aku ada jumpa juga, tapi dia charge 500 sekali dengan pekerja dia untuk compact keseluruhan kawasan belakang rumah aku yang berpasir tu tadi. Tapi oleh kerana aku takut bajet terlalu nak tambah lagi bajet, jadi aku ada idea masa tu. Jadi aku ambil yang roll artificial grass yang berat tu. Sebab berat, memang berat lah, kurang-kurang pun 4 orang baru boleh angkat betul-betul, baru kita terangkat. Dah lah aku dengan bapak aku angkat, aku dengan bapak aku je lah, 2 orang kena tolak seretkan dekat lantai, baru boleh pindahkan benda tu ke belakang rumah. Dan kemudian aku letak kat belakang rumah, kemudian aku roll kan, aku tolak rollingkan, digulingkan di kat belakang tu dan ratakan pasir tu. Okey. Dan kemudian masa ni dia dah rata dah. Ada bahagian-bahagian yang belum mampat, jadi aku biarkan dahulu, biar dia kena hujan, panas ke apa semua, dan insyaAllah dia akan mampat. Dan lepas mampat tu, lepas pasir tu mampat, barulah aku start letakkan artificial grass. Okey, untuk letakkan artificial grass ni aku akan buat kat video seterusnya, sebab yang ini adalah untuk progress project. Nanti aku akan tunjukkan macam mana cara pasang rumput. Jadi taklah video ni terlalu panjang kan. Okey, aku rasa setakat itu saja daripada aku video kali ini, dan tunggulah next video di mana aku akan pasangkan artificial grass tersebut. Dan sekiranya ada apa-apa korang nak bertanya, boleh komen dekat bawah ni, ataupun korang boleh DM aku, message aku. Okey, kalau nak bertanya, kalau nak senang-senang boleh lah, ataupun korang tengok description, nanti aku akan explain dekat description. Okey, itu saja daripada aku. Minta maaf kalau video ni terlalu panjang. InsyaAllah kami diharap video ini, mana-mana yang ingin nak pasang artificial grass, InsyaAllah bolehlah ambil tips sedikit, tip daripada aku lah, macam mana nak pasang. Banyak lagi video lain yang pasang artificial grass ni, lebih simple dan lebih mudah. Ini cara aku lah, sebab aku ni tak pandai sangat nak explain. Okay, setakat sampai situ. Dan tak lupa juga aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua umat Islam. Dan stay at home, kita jaga kita, jangan lupa ambil vaksin tau. Okay, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.